Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين.
Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, kerana dengan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap saat yang kita lalui ini adalah saat-saat untuk kita menambahkan amal kebaikan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Bertemu lagi kita di dalam edisi 8 Oktober 2022 bersamaan 11 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, permulaan kita yang baik dialunkan kita dengan selawat yang telah pun didendangkan oleh Daim Fahmi kita sebentar tadi. Mudah-mudahan setiap selawat yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan itu memberikan kebaikan dan juga keberkatan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa sidang penonton sekalian, alhamdulillah kita di dalam rancangan Tanya Ustaz membawakan topik-topik yang cukup menarik sama-sama untuk kita bincangkan. Dan insya-Allah pada pagi ini menjelang Maulidur Rasul, kita akan membincangkan tentang salah seorang tokoh yang paling penting dalam kehidupan kita. Siapa lagi kalau tidak lain dan tidak bukan, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah di dalam dua episod yang lepas telah membincangkan tentang pribadi Nabi kita, berkaitan dengan kelahiran baginda, berkaitan juga dengan di antara sirah-sirah baginda. Pada pagi ini kita akan sama-sama membincangkan berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah semestinya banyak yang akan kita bincangkan, banyak susuk tubuh juga yang kita akan bincangkan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton, bersama dengan saya salah seorang tokoh ilmuwan sejarah tentang Islam di Malaysia ini, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, sentiasa ceria alhamdulillah bersama Ustaz. Rasa tenang juga kita berada pada pagi ini. Jadi insya-Allah sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan oleh sidang penonton sekalian berkaitan dengan topik yang kita bincangkan, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Sedikit info buat sidang penonton sekalian. Mungkin ada yang tertanya-tanya terkejut, kenapa pada pagi ini kita bermula tanpa ada bacaan Yasin. Di saat 6.30 pagi terus bermula pada pagi ini. Kerana apa? Kita pada pagi ini insya-Allah hanya bersiaran di TV3 dan sehingga jam 8 pagi sahaja. Sebab apa? Ada juga agenda-agenda lain yang akan dipertontonkan selepas ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita 1 jam 30 minit pada pagi ini memberikan manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, kalau kita menyebutkan tentang keluarga Nabi ni ya Ustaz, selalunya dikaitkan dengan Ahlul Bait. Jadi Ustaz, sebagai permulaan mukadimah kita ni, siapakah sebenarnya Ahlul Bait dan apakah makna di sebalik Ahlul Bait tersebut? Ustaz, silakan. Syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, kalau dalam bahasa Arab, keluarga itu ahlun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kalau kita berbicara tentang keluarga, maka yang biasa diungkapkan ulama untuk menunjukkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ahlul bait. Jadi ahlu keluarga, bait rumah. Jadi dia keluarga rumah. Jadi rumah itu dan keluarga itu merujuk kepada rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicarakan keluarga orang lain, ya, tetapi memang special ketika membicarakan tentang Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab perbicaraan ini bukan hanya manusia yang berbicara, tetapi Allah Azza wa Jalla. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, bagi tahu kepada kaummu, la as'alukum alaihi ajra.
saya tidak minta balasan atas seruan dakwah saya pada kamu, tapi satu saja Ustaz Luqman. Al-mawaddata fil qurba. Hendaklah kamu mencintai, menyayangi al-qurba, ai keluarga yang terdekat, maksud menyayangi keluargaku. Maksud menyayangi keluarga dan membesarkan, mengagungkan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan baginda pernah sebut, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah atas nikmat yang mencurah-curah yang Allah kurniakan kepada kamu. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah saya sebagai tanda cinta kepada Allah. Kemudian Nabi sebutkan satu perkara yang penting berkaitan dengan tajuk kita. Wa ahibbu ala baiti lihubbi. Hendaklah kamu mencintai ahli keluargaku sebagai tanda cinta kepadaku. Seolah-olah Ustaz Luqman mencintai ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait bermakna mencintai Nabi. Mencintai Nabi bermakna mencintai Allah. Tapi sebaliknya kalau memusuhi ataupun membenci Ahlul Bait bermakna membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda kan kekasih Allah bermakna membenci Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi siapa Ahlul Bait itu? Ya, kita tahu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ramai, itu banyak. Ulama mengatakan yang termasuk di dalam Ahlul Bait ada 3 kumpulan. Satu yang dipanggil sebagai Ahlul Kisa. Ahlul Kisa adalah orang yang dulu ketika Nabi berada di rumah isteri baginda yang bernama Ummina Sayyidatina Ummu Salamah. Kisah maksudnya selendang, kain. Ketika itu, Masya Allah, Nabi buat kain sebegini, lalu datang Sayyidina Al-Hasan. Lalu fa'adkhalahu. Nabi masukkan Sayyidina Al-Hasan masuk bawah kain tu. Kain tu maksudnya kisah. Kemudian datang Sayyidina Al-Husain pun Nabi panggil dan fa'adkhalahu, masuk ke dalam kain tadi tu. Dia macam kita dengan anak-anak bergurau lah masuk bawah tuala lagu tu. Kemudian datang Sayyidina Ummina, datang Sayyidatina Fatimah pun masuk juga dalam tu. Kemudian yang terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, Nabi pun masukkan juga dan panggil. Lalu 4 itu. Jadi 4 tadi pun masuk di dalam teduhan ataupun di dalam kelubung kain yang tadi itu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah Azza wa Jalla inginkan untuk bersihkan kamu semua sebagai ahlul bait daripada sebarang kekotoran dan menjadikan kamu semua sesuci-sucinya. Maksud Allah nak ampunkan dosa dan angkatkan darajat mereka yang 4 tadi itu. Kemudian timbul persoalan, ada Ummu Salamah di situ dan tak masuk di bawah itu dan baginda tidak panggil. Ini kenapa? Sebab ada Sayyidina Ali di situ. Jadi itu kan satu keluarga. Kalau Sayyidatina Ummu Salamah masuk, ini kan jadi perempuan ajnabiyah bertemu dengan ajnabi. Sebab itu tidaklah masuk di situ. Pun begitu, bukan bermakna beliau dan ummahatul mukminin yang lain tidak termasuk ahlul bait. Maka mereka juga termasuk ahlul bait. Siapa? Tadi ahlul kisah, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. 4 ini dan keturunan mereka itulah dipanggil ahlul kisah. Mereka lah golongan pertama ahlul bait. Yang kedua ummahatul mukminin, iaitu semua isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam mengajarkan kita bersalawat dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda, juga keturunan-keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ustaz Luqman dan penonton yang dirahmati Allah, yang dikategorikan sebagai ahlul bait mengikut pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keturunan Bani Muttalib
dan Bani Hashim. Bani Muttalib dengan Bani Hashim, mengikut jumhur ulama, Ahlul Bait tidak boleh menerima sedekah. Hadiah boleh. Jadi siapa mereka itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Al-Imam An-Nawawi ala Muslim mengatakan bahawa yang tak boleh menerima sedekah itu adalah dua, iaitu Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Bermaksud daripada keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Abdul Muttalib. Jadi daripada mereka dan keturunannya sampai sekarang, Ustaz Luqman, mereka lah yang dipanggil sebagai Ahlul Bait. Maka tiga kumpulan ini semua termasuk dalam Ahlul Bait, iaitu yang pertama Ahlul Kisa' dan keturunannya, yang kedua Ummahatul Mukminin seluruhnya, dan yang ketiga keturunan ataupun orang yang ada datang daripada susur galur dua bani yang besar ini, iaitu Bani Muttalib dan Bani Hashim. Mereka yang disebut Ahlul Bait. InsyaAllah. Jadi itulah sebagai permulaan awal penerangan kepada kita siapakah sebenarnya yang tergolong di dalam kategori Ahlul Bait tersebut, iaitu pertama Ahlul Kisa', Ummahatul Mukminin, dan juga seterusnya Bani Muttalib dan juga Bani Hashim. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan satu rungkaian bagi persoalan kita selama ini. Mungkin tertanya siapa sebenarnya Ahlul Bait itu. Jadi inilah jawapan yang telah diterangkan oleh yang berbagai ustaz kita sebentar tadi. Jadi ustaz, kita nak meraihkan soalan pada penonton. Adakah ustaz sedia? InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita raikan soalan pertama daripada sahabat penonton kita dari Facebook, daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sirah keluarga Nabi, siapakah yang dikatakan ahli keluarga kepada Rasulullah SAW? Dan soalan keduanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW apabila bersama keluarga? Siapakah dari keluarga Rasulullah SAW yang memiliki perwatakan dan wajahnya mirip baginda SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ada tiga soalan yang baik daripada Puan Nur Dahlia. Siapakah Ahlul Bait? Siapakah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang special tadi itu kita sudah jawab yang tadi itu, iaitu Ahlul Kisa'. Empat mereka, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kedua Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin ni semuanya Ustaz Luqman. Semua sekali. Semua dan keturunan mereka adalah Ahlul Bait baginda Rasulullah. Dan yang ketiga adalah daripada Bani Muttalib ataupun Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim. Siapa ni yang kata Bani Abdul Muttalib Hashim ni siapa? Keturunan Nabi. Tok ke atas. Kalau kita tengok daripada nasab, Sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim. Yang itu. Abdi Manaf ke atas. Sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abni Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan sallallahu alaihi wasallam. Yang nama tadi datuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim. Keturunan itulah daripada Ahlul Bait. Akhlak baginda dengan keluarga, itu masya-Allah. Itu kalau berbicara itu memang satu tajuk khas Ustaz Luqman. Sebab baginda pernah sebutkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus dengan ahli keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik di kalangan keluargaku. Ada maksud yang sangat mendalam kat situ Ustaz Luqman. Kenapa? Kita dengan ahli keluarga sentiasa, setiap hari. Kalau yang sudah bercucu itu dah berpuluh tahun Ustaz Luqman. Kadang-kadang yang natural keluar daripada akhlak kita tu, perangai kita, kita lah tu. Kita lah tu. Kalau di luar, barangkali maaf, kita ditanya bagaimana si fulan dengan ahli pengajian. Oh, Masya Allah, Tuan Syekh ni bagus. Kalau ditanya dengan ahli jamaah surah masjid, oh bagus, Masya Allah. Tanya dengan anak-anak murid, students, oh bagus semua, Masya Allah. Itu di luar rumah. Siapa yang tahu ketika dalam rumah? Mungkin orang yang tadi, yang lembut tadi, dialah yang kasar. Nabi tidak. Seperti majalah yang terbuka, kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi,
majalah yang terbuka, tidak ada salah silap, apapun yang dibaca boleh dipelajari. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Banyak lagi sebenarnya kalau kita menyebutkan tentang akhlak Nabi dengan keluarga ni. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Jadi saudara sekalian nak tahu ulasan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menceriakan pagi-pagi anda dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Masih lagi kita bertemu di dalam bincangkan topik berkaitan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang betul sekalian, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru kita, dan alhamdulillah soalan pertama dah terjawab. Soalan kedua pun dah terjawab. Kita nak beralih dengan soalan ketiga ni Ustaz. Berkaitan dengan siapakah di antara ahli keluarga baginda ni yang ada mirip perwatakan dan juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Syukran jazilan. Syukran Ustaz Luqman. Ahli keluarga baginda yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakcik baginda sendiri, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nanti kita bicarakan Abdul Muttalib ada 11 anak lelaki dan ada 6 anak perempuan. Kita akan bicarakan satu-satu nanti. Yang paling mirip adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini kita cerita yang lebih tua. Sebab itu hadirin, kalau masih ingat perjanjian Aqabah, iaitu orang Madinah datang ke bumi Makkah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bawa Nabi ke bumi Madinah. Pertama sekali ketika bertemu itu, Nabi bawa siapa? Baginda bawa Abbas. Kenapa tu Ustaz Luqman hikmahnya? Kerana hampir sama Nabi macam Abbas, dari segi muka, dari segi bentuk badan, sehingga kalaulah, sebab tak tahu, baru kali pertama jumpa orang Madinah, nak mai jumpa, nak bawa pergi ke Madinah di Aqabah, manalah tahu ada orang yang niat tak elok, mai jumpa nak pukul Nabi kah, nak mencederakan Nabi kah. Maka kalau dia cederakan orang itu sebenarnya bukan Nabi tapi Abbas bin Abdul Muttalib. Dia macam penyerupaan. Lagu tu bukan penyerupaan dia serupa dah, untuk keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pakcik baginda sendiri yang hampir sama dengan mirip wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cucu baginda. Ada 2 orang, iaitu Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain. Qil, dikatakan Sayyidina Al-Hasan daripada paras pinggang ke atas itu identically macam Nabi, dari segi muka, dari segi perwatakan, bahagian atas, daripada pinggang ke atas. Dalam riwayat menyebut begitu juga Sayyidina Al-Husain, adik beliau, iaitu daripada bawah ni sampai ke bawah, dengan apa sahajalah dekat bahagian bawah ini itu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 individu yang dicatatkan dalam kitab sirah yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi itulah 3 sosok tubuh yang ada iras-iras ataupun mirip kepada baginda Nabi SAW. Satu info dan juga ilmu yang baharu yang kita boleh mungkin kongsikan juga dengan anak kita, cucu kita, insya-Allah di masa depan, insya-Allah. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Al-Fadhil Ustaz, dengan meraikan soalan daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menjadi ahli keluarga terdekat baginda
Dan soalan kedua, apakah kelebihan yang ada pada Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW dan ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai pemuka Quraisy serta orang yang paling dihormati di kota Mekah? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Soalannya sangat baik. Sahabat yang menjadi ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menonjol adalah sepupu Nabi sendiri, iaitu siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu taala wa karramallahu wajhaha. Sayyidina Ali anak kepada Abu Talib. Abu Talib kan adik-beradik dengan Sayyidina Abdullah. Jadi sepupu Nabi. Sayyidina Ali ini sangat special, Ustaz Luqman dan hadirin sekalian. Kenapa? Satu, menjadi sahabat Nabi. Baginda yang kedua menjadi apa? Menantu. Sebab kahwin dengan Sayyidatina Fatimah yang asalnya Sayyidatina Fatimah asalnya Sayyidina Abu Bakar pun ingin kahwin dengan beliau. Masya-Allah. Naam. Sayyidina Umar pun ingin berkahwin dengan beliau. Sayyidina Uthman di-offer, tetapi ketika itu beliau mungkin belum bersedia. Akhirnya Sayyidina Ali. Tapi kalau baca kisahnya boleh meruntun jiwa lah Ustaz Luqman, boleh mengalir air mata lah. Pasal Sayyidina Ali antara sahabat yang sangat sederhana, sehingga ketika perkahwinan itu masya-Allah sangat sederhana. Tak apa, cerita lain kali. Kita nak cerita banyak lagi, takut nanti kita berayak mata nanti. Kemudian beliau juga Sayyidina Ali menjadi sahabat, menjadi sepupu dan menjadi menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kepada Abbas tadi itu. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika baginda wafat, beliau masih remaja begitu. Jadi beliau rasa tak puas untuk menuntut ilmu, lalu beliau pun pergi mencari ilmu daripada para kibarus sahabat yang besar-besar, antaranya Sayyidina Sa'ad bin Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan yang lain-lain. Ada satu yang kita sedikit kongsikan, beliau masya-Allah walaupun ahlul bait tak berani ketuk pintu rumah tok guru dia. Tak berani. Sehingga duduk di luar dengan angin yang bawa pasir penuh kat muka. Bila keluar gurunya terkejut tengok ada orang, siapa tak tahu. Tengok, ya ibn ammi Rasulillah, ya Allah ni sepupu Nabi. Lagu tu. Kemudian ketika nak pergi satu tempat, Sayyidina Ibnu Abbas naikkan guru di atas kenderaan, mungkin unta ataupun keldai, dan berjalan bawa. Walhal ahlul bait, ma sya'nuka ya Ibnu Abbas, kenapa buat begini? Lalu kata beliau, hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina, begitulah kami diajar untuk menghormati guru kami. Ketika sampai di tempat pergi itu Luqman, dikatakan Zaid bin Thabit turun dan tarik tangan, beliau masih remaja, dan cium tangan. Tok guru cium tangan anak. Dia jadi tak selesa, kenapa ni wahai tuan guru? Tengok orang alim ni dia lawan lagu tu dengan adab. Lalu kata gurunya, hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam, begitulah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga kami. Jadi di kalangan sahabat, dua inilah yang menonjol, ramai lagi. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana menjadi pak mentua kepada baginda Rasulullah. Demikian juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan anak beliau Sayyidatina Ummina Sayyidatina Hafsah. Demikian juga Sayyidina Uthman bin Affan kahwin dengan Sayyidatina Ruqayyah dan adiknya Sayyidatina Ummu Kulthum, sehingga dipanggil Dzu An-Nuraini. Allahu Akbar. Jadi itulah dia di antara sahabat Nabi yang menonjol, yang menjadi salah satu daripada kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil setia kita. Siapa lagi? Tuan Haji Omar Abdul Majid. Kita lihat. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan Ustaz Muhadir Jul. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Umar? Alhamdulillah, selamat menyambut maju doa pada Da'i dan Ustaz. Sama-sama kita. Silakan soalan pagi ni Tuan Haji Umar, insya-Allah. Soalan saya begini, Ustaz kita ni ialah kalau dalam keluarga Rasulullah ialah satu role model, contoh ikutan sepanjang zaman Ustaz ya. Masalahnya kita ni dengan keluarga ni, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kita ni
nak ikut sunnah, ikut patutnya kita kena ikut contoh teladan yang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak nak ikut sunnah hanya untuk kahwin 2, 3, 4 itu je sunnah yang kita nak ikut. Itu termasuklah yang cakap ni pun sama juga, Ustaz. Insya-Allah. Jadi soalan saya, kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, selalunya Ustaz cakap kalau tak dapat semua jangan tinggal semua sunnah Nabi. Jadi kita ni kadang-kadang nak ikut satu itu je. Jadi soalan saya, Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk terus istiqamah, dan kalau tak dapat semua, dapat apa, jangan tinggal semua pendapat yang apa separuh pun dah tak apa dah. Ustaz, apakah soalan saya, apakah tip-tip atau kaedah terbaik untuk kita terus istiqamah di dalam keluarga kita, membentuk keluarga kita? Kalau tak dapat 100% pun dengan keluarga Rasulullah tu dapat juga separuh daripada apa yang Rasulullah tentu apa bentuk keluarga supaya berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah, dan menjadi keluarga contoh ataupun di kalangan masyarakat dan juga keluarga dalam apa sesebuah keluarga itu, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips nak mengadaptasikan sunnah Nabi dan keluarga, silakan Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, soalan yang baik daripada Tuan Haji Omar. Bertanya untuk ikut itu sangat bagus, Ustaz Luqman. Bukan saja nak tahu tapi nak ikut contohnya. Sebab fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu bertashabbuh, cuba ikut orang-orang yang mulia walaupun tak seperti mereka. Macam Ahlul Bait tadi, tak seperti mereka 100%, kerana mengikut orang-orang yang mulia itu adalah satu kejayaan. Benar yang disebut oleh Tuan Haji Omar tadi tu, kalau tak dapat ikut semua jangan tinggal semua. Nah, ma la yudraku julluh la yutraku kulluh, kaedah. Apa yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Lagu mana? Pertama sekali dengan ilmu. Tak ada cara lain, dengan ilmu. Nah, maksudnya kita kena tahu lagu mana Nabi dalam keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, juga Ahlul Bait yang menunjukkan perilaku yang baik dengan ahli keluarga masing-masing dengan jalan ilmu. Jalan ilmu itu dengan cara lagu ni lah, mendengar majlis-majlis ilmu sebegini walaupun dalam kaca televisyen. Juga dengar ceramah-ceramah ataupun perbahasan tentang perkara ini di surau masjid, orang yang buka kitab Syama'il dan khususiyat dan sebagainya. Kemudian baca buku-buku yang menceritakan tentang perilaku baik baginda dengan keluarga untuk kita contohi. Sekarang sangat mudah, Ustaz Luqman, sebab kita ada YouTube. Pilihlah mana-mana ustaz yang bagus-bagus. Boh saja tajuk dia keluarlah lagi. Cumanya ada sejam, ada 2 jam, ada 5 minit. Jadi yang penting adalah ilmu. Sebab bila kita tahu, baru kita boleh lakukan. Kalau kita tak tahu, kita tak ada apa nak boleh lakukan. Kerana itu saya sarankan kepada Tuan Haji Omar dan semuanya, ada dah ilmu tu, alhamdulillah, tambahkan ilmu. Tentang akhlak peribadi baginda dengan keluarga, juga dengan Ahlul Bait. Yang seterusnya, kita cari keluarga yang boleh kita jadi role model. Carilah mana-mana, mungkin si fulan, mungkin si fulana, dia dengan keluarga dia memang orang kampung kata bagus sekali. Belajar daripada dia. Mungkin tips, mungkin dia buat biasa saja, tetapi itu jadi istiqamah. Saya bagi contoh, saya Luqman, selepas maghrib baca Yasin sama-sama, ataupun baca satu hadis yang lain dengar, macam yang dibuat oleh rakan-rakan karkun kita jamaah tabligh. Itu sangat bagus sekali. Jadi kita nak ikut seseorang itu, satu dengan ilmu, yang kedua kena ikut orang supaya jadi model dan jadi contoh yang praktikal untuk kita juga ikuti sama. Allahu Akbar. Jadi itu ada antara 2 tips. Saya tambah satu lagi, Ustaz. Ya. Tuan-tuan tanya Ustaz. Sebab kita pada hari ini merupakan hari ketiga betul-betul kita membincangkan tentang Nabi SAW. Kalau kita tengok pada hari Khamis itu, Ustaz, dan membincangkan berkaitan dengan akhlak Nabi. Semalam pula kita membincangkan tentang kelahiran Nabi. Hari ini kita membincangkan tentang keluarga Nabi. Jadi ini di antara platform. Kalau terketinggalan, boleh untuk saksikan semula di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemain kita berikutnya di talian, juga pemain setia kita Tuan Haji Tukin. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahathir Jul dan Dai Luqman. Apa khabar Tuan Haji?
Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan hari-hari Nabi ni kita semua dia akan baiklah. Amin. Silakan soalan pagi ni Tuan Haji. Dapat semangat pada Nabi. Tapi sebelum tu saya nak ajaklah sama-sama di bulan Nabi kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita dapat semangat Ustaz dan Dai InsyaAllah. Persoalannya Ustaz dan Dai, dalam kita punya khutbah lah kalau di Johor ni, dia ada menyebutkan bahawa Sayyidina Abbas. Kenapa Sayyidina Abbas tu disebut dalam khutbah yang dikatakan Sayyidina Abbas tu radhiyallahu an? Apakah istimewanya? Ataupun adakah kelebihan-kelebihannya yang lain-lain tak sebut tapi dia dan Hasan dan Hussein disebut? Itu saja soalannya bagi ini Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik daripada Tuan Haji Tukinon. Silakan Ustaz. Baik. Tuan Haji Tukinon hafizahullah bertanya tentang barangkali di Johor, kenapa disebut Sayyidina Abbas dalam khutbah? Kalau ditanya Sayyidina Abbas, beliau adalah pakcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pakcik itu juga sahabat. Bila sahabat, sunat kita taraddi. Taraddi maksudnya mengucap radhiyallahu anhum ataupun radhiyallahu anhu, sebab Allah yang mengucapkan itu dalam Al-Quran. Radhiyallahu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Azza wa Jalla meridai mereka, iaitu para sahabat, dan mereka juga redha kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi taraddi itu sunat. Setiap kali dengar nama sahabat, sunat taraddi. Begitu juga kalau kita dengar nama ulama yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang saleh, sunat tarahum. Tarahum maksudnya rahimahullah. Kenapa tu? Kerana itu adalah doa. Walaupun kalau kita terjemah radhiyallahu anhu, kalau terjemah satu-satu ya, Allah telah meridainya, itu tak ada apa pahala, kerana dia seperti mengucap. Tapi hak ni sebenarnya dalam ilmu ma'ani ini dipanggil jumlah du'aiyah, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Jumlah doa, walaupun tu pendek tu, jumlah tu doa, ayat doa. Khabariyah lafzan, dari segi lafaz dia mengkhabarkan apa dia, radiyah telah meridai Allah anhu padanya, dia mengkhabarkan saja. Itu tak ada pahala apa. Tetapi yang dapat pahala yang kedua tu insya'iyah maknan, dari segi maknanya itu insya maksudnya doa. Sehingga kalau kita terjemah, ini seni dalam menterjemah, radhiyallahu anhu jangan diterjemah Allah telah meridainya. Betul, terjemah itu betul tapi tidak accurate, tidak tepat. Yang tepatnya semoga Allah meridainya. Bila semoga Allah meridainya jadi doa. Bila doa kita dapat pahala. Begitu juga setiap kali disebut nama Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunat sallallahu alaihi wasallam paling pendek. Kalau dari segi lafaz dia mengkhabarkan, tak ada pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, Allah telah merahmati. Sebab Al-Imamul Munawi dalam Faidul Qadir, Al-Imam Tirmizi mengatakan salawat itu kalau datang daripada Allah, rahmat. Datang daripada malaikat, mohon keampunan, tapi bukan daripada dosa, sebab baginda tidak melakukan dosa. Yang ketiga, daripada umat, itu untuk dinaikkan darajat. Jadi salawat Allah ke atas Nabi merahmati. Kalau diterjemah Allah telah merahmatinya, itu tak ada pahala, tak ada apa. Tapi bila kembali pada yang kedua tadi, jumlah du'aiyah khabariyah lafzan insya'iyah maknan, dia akan jadi semoga. Bila semoga kan jadi doa, masya-Allah. Begitu juga rahimahullah. Semua kita dapat pahala. Yang kedua, apa keistimewaan Abbas? Kita sebut tadi beliau sebagai pak saudara Nabi, membantu dalam perjanjian Aqabah dan membantu memberi perlindungan kepada baginda Nabi dan memberi keamanan kepada baginda dan yang lain-lain. Allahu Akbar. Itu kepentingan ataupun keistimewaan di sebalik Sayyidina Abbas, dan juga kita kepentingan mempelajari i'rab bahasa Arab tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita banyak lagi soalan yang menanti kita ni Ustaz. Jadi sebelum tu kita berhenti berjeda sebentar. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah,
betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita menghayati sirah juga sebenarnya pada pagi ini menjelang Maulid Rasul yang insya-Allah kita akan sama-sama raikan kegembiraannya pada esok hari insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita mencakap topik berkaitan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi Ustaz, sudah betul sekalian, kita nak raikan lagi soalan berikutnya. Seronok berbincangkan berkaitan dengan Nabi kita ni. Jadi jom kita nak beralih ke soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, salah satu selawat kepada Nabi kita adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yakni selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga baginda. Soalan saya, siapakah ahli keluarga baginda yang termasuk di dalam selawat ini? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, silakan Ustaz. Masya Allah, soalan sangat direct sekali. Salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus tadi ditambah lagi oleh Puan Intan Zurina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu kata sebahagian ulama, kebanyakan ulama adalah sunat. Itu namanya taswid. Taswid kita menyebutkan Sayyidina. Itu sebagai tanda kita menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau boleh jangan memadai Allahumma salli ala Muhammad. Kena tambah Sayyidina Muhammad. Macam kita lah panggil orang kan Ustaz Luqman, Tuan Haji yang berhormat, seronok dia dengar. Ini kan pula baginda Nabi, dan baginda pernah sebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ketua pada seluruh manusia, aku tidak sombong. Tu nah. Baik, siapa ahli keluarga baginda yang dalam salawat tadi itu yang kita bicarakan tadi, iaitu ahlul kisah dan keturunannya, juga ummahatul mukminin, dan seterusnya adalah daripada keturunan Bani Muttalib dengan Bani Hashim tadi itu. Semua keturunan ke bawah. Sehingga sekarang, sehingga sekarang keturunan yang ada sekarang ini tetap termasuk juga, sebab keturunan baginda tidak putus. Baginda pernah sebut kullu sababin wa nasabin yaumal qiyamah yanqati' illa sababi wa nasali. Illa sababi wa nasabi disebut dalam Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam Tabrani. Setiap sebab, setiap nasab, sebab maksudnya asal keturunan, dan nasab pada hari kiamat terputus, kecuali sebab ataupun asal susur galur dan nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu walaupun pernah berlaku satu peristiwa besar dalam Islam, fitnah yang berlaku di Karbala, iaitu pembunuhan terhadap keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, tetapi ada lagi keturunan-keturunan baginda daripada Sayyidina Ali yang disebut As-Sajjad, Zainal Abidin Sajjad, kerana sujud beliau itu lama. Keturunan inilah yang sampai sekarang ini masih ada lagi. Jadi tetap kita menghormati Ahlul Bait ini, dan setiap kali bersalawat mereka juga termasuk di dalam Ahlul Bait tadi itu. Siapa yang bersalawat semua dapat, masya-Allah. Beruntung Ustaz siapa yang berada di dalam susur galur Nabi SAW ni, masya-Allah. Sentiasa didoakan kebaikan dan juga selamat kepada mereka insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk soalan berikutnya kita nak raikan pemanggil talian, iaitu daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Puan Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jai dan kru Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalan pagi ni. Okey, assalamualaikum Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan saya mungkin nak Ustaz explain, jelaskan tentang Rasulullah, kekeluargaan dengan isteri-isterinya. Siapakah isteri-isteri Rasulullah, dan yang mana yang mempunyai anak? Dan satu lagi, mengapakah Rasulullah paling sayang kepada Sayyidina Khadijah tu, yang bagaimanakah kami wanita boleh menjadikan Sayyidina Khadijah sebagai role model untuk kami golongan wanita lah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nurul Hidayah. Satu soalan mewakili para wanita-wanita muslimah di sana ni. Ustaz, silakan. Masya-Allah. Puan Nurul Hidayah bertanya tentang Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin itu merujuk kepada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipanggil Ummahatul Mukminin?
ummahat mak al-mukminin, orang yang beriman, sebab kita kena hormat pada mak. Begitu juga kita kena hormat kepada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua, emak tidak boleh dikahwini. Begitu juga ummahatul mukminin setelah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada bercerai ataupun ditinggalkan Nabi ataupun baginda wafat, mereka masih ada lagi, tak boleh siapa pun mengahwini mereka. Seperti kita tak boleh kahwin dengan mak. Sebab itu dipanggil ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ada beberapa riwayat. Nah, untuk kita mudah faham, sebahagian ulama atok cara untuk kita faham dan untuk kita hafal. Macam mana Ustaz Luqman? Mereka sebut hafallah khassun ma'a jazarin sihah. Khassun sayur sawi, ma'a bersama sayur sawi kalau makan bersama dengan jazarin lobak merah, sihah sihat tubuh badan. Itu cara ulama formula. Nah, khassun ma'a jazarin sihah. Khassun kita ambil huruf kha di depan tu, iaitu kha, itu adalah ummina sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, itu kha. Sin ummina sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Bacaan ataupun sebutan yang paling tepat bukan Saudah tetapi Saudah, yang baginda kahwin ketika Sayyidatina Saudah berumur 65 satu riwayat, 66 satu riwayat. Jadi khassun sin. Sudahna. Ma'a mim ada dua orang. Satu ummina Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith dan ummina Sayyidatina Maria Al-Misriyah, orang Mesir, Al-Qibtiyah, berbangsa Qibti. Itu. Jadi khassun ma'a, mim sudah, ain. Ain adalah ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'a jazarin, jim itu adalah ummina Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Jazarin, zai ada dua. Satu ummina Sayyidatina Zainab binti Jahash dengan ummina Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Itu zai. Ra ummina Sayyidatina Ramlah binti Abi Sufyan, yang terkenal dengan julukan ataupun dengan kunyah Ummu Habibah. Maka selesai khassun ma'a jazarin. Ada satu lagi, sihah, sad. Sad itu adalah ummina Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab, satu-satunya orang Yahudi yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ummina Sayyidatina Hafsah binti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anha. Dan yang terakhir ha ta marbutah tu, ha tu Hind binti Abi Umayyah. Hind, dia sebutan Arab dia Hind. Kalau kita Melayu Hindun, kita suka bunyi kat belakang tu Tanwin. Hindun. Dia asalnya Hind. Hindun pun tak apa no. Hindun binti Abi Umayyah yang mendapat kunyah dipanggil dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah. Jadi boleh hafal tadi khassun ma'a jazarin sihah. Soalan yang kedua. Soalan kedua tu Ustaz, kita nak hospital boleh Ustaz? Sebab kita nak raikan pemanggil di talian terlebih dahulu. Jadi insya-Allah pemanggil talian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da'i, Ustaz dan kru-kru semua memohon doa biar selamat daripada dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah pun berikan kesihatan buat Mamu. Panjangkan usia Mamu insya-Allah. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Silakan soalan bagi ni Mamu. Soalan Mamu, kadang-kadang kita selawat pun banyak. 6,000 orang, 7,000 orang kita tak semua selawat. Agak sampai satu perhatian agak. Tapi bila azan bunyi azan, 10,000 orang nak masuk 300 pun tak ada dalam masjid. Tapi kita berlarak, kita selawat pada Nabi. Nak buat apa yang kita nak buat lalu terus. Sahabat-sahabat Nabi semua ikut perintah, tapi kita ni ada ikut perintah. Itu kita tak ikut. Kita saja, kita murid kita ya selawat. Tapi kita tak ikut Nabi punya cara, kita tak ikut. Semua orang tak ikut. Bukan mamu pun tak ikut. Pada apa yang jadi perangai lagu ni, tolonglah nasihat kat mamu.
Dan siapa-siapa perangai lawan namamu yang tak masuk semayang ni, tolonglah nasihat. Allah Tak mamu dengan, tak tahu siapa-siapa, tapi mamu dah buat. Lagu tu punya perangai. Tentu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mamu. Satu soalan yang insya-Allah menyuntik kita punya hati-hati kita ni. Jadi bagaimana penerangan sila? Masya-Allah. Silakan. Alhamdulillah, mamu kita walaupun usia lagu tu tapi semangat melihat umat itu jadi baik dan berubah ke arah baik. Itu masya-Allah. Saya teringat ada seorang pemikir Islam dan ulama Islam, beliau mengatakan umri situna yadhhabu musri'an walakinna ruh thabitatun 'ala al-'ishrin. Umurku ini 60 tahun berlalu dengan laju tetapi semangatku masih lagi 20 tahun. Itu masya-Allah, mamu kita concern dengan keadaan umat. Jadi beliau inginkan supaya siapa-siapa yang belarak bersalawat tu bagus, tapi bila azan masuk jugalah masjid, ramaikan. Jadi mudah-mudahan kita bersolawat, kita belarak semua sekali ni, dia menyuntik semangat untuk kita lebih cinta Nabi. Cinta ni dia al-mahabbatu tahtaju ila al-bayan. Kecintaan tu perlu kepada pembuktian. Kalau tak jadi dusta saja. Kerana itu Nabi ulama mengatakan lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada orang yang kau cinta, kamu kena taat padanya. Buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dilarang. Kerana orang yang cinta pada orang lain yang dia cinta, dia akan taat. Lagu tu. Kalau kita betul-betul cinta pada Nabi, lagu tu. Nabi suruh sembahyang, kita sembahyang. Bersalawat, kita bersalawat, lagu tu. Mudah-mudahan kita semua, masya-Allah, satu perasaan, satu keinginan mamu untuk kita belarak bagus dah, salawat bagus dah. Biar lebih bagus lagi orang azan sembahyang. Masing-masing kita sembahyang. Kenapa mamu sebut sembahyang? Pasal inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu, tapi solat yang benar itu boleh mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Tapi sembahyang dengan bawa rukun yang betul, falsafah solat zahir dan batin, nanti akan mencegah orang itu berbuat kemaksiatan dan sebagainya. Sebab itu mamu sangat tekankan bab solat tadi. Mudah-mudahan mamu keadaan kita berubah menjadi lebih baik insya-Allah. Insya-Allah. Jadi berarak bagus. Kalau pergi solat berjemaah lepas barak, bagus 2 kali ganda insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan pada Puan Nur Hidayah tadi tu berkaitan dengan nasihat untuk para isteri untuk jadi seperti mana ummatul mukminin ni. Alhamdulillah, syukran Ustaz Luqman. Kita dah tahu tadi nak apa isteri-isteri baginda dengan cara tadi banyak cara, tapi antara caranya khassun ma'a jazarin sihha. Setiap satu tu apa nanti kita buat mai. Setiap depan huruf tu siapa baik. Ditanya tentang anak-anak yang melahirkan anak cuma 2 orang saja. Yang paling ramai adalah Ummina Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Melahirkan yang pertama, anak pertama Qasim. Sebab itu baginda dikunyahkan dengan Abil Qasim ataupun Abul Qasim. Yang kedua Zainab. Zainab nanti beliau berkahwin dengan Abul As. Ada 2 orang anak, iaitu Ali dan Umaymah. Itu cucu baginda. Kemudian anak yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Uthman, dapat seorang anak iaitu Abdullah, cucu Nabi juga ni. Kemudian Ummu Kalthum kahwin juga setelah meninggal Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidina Uthman kahwin lagi dengan Ummu Kalthum tapi tak dapat zuriat. Kemudian anak yang seterusnya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Dapat anak berapa? Biasa kita 2 aja kita ingat. Sayyidina Hasan dan Husain. Sebenarnya 5. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhassin satu bacaan, Sayyidina Muhsin satu bacaan. Kemudian Sayyidatina Zainab dan Sayyidatina Ummu Kalthum. Orang Arab dia suka rotate supaya ingat nama. Kadang-kadang Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3 lagu tu. Baik. Yang lain tak ada memberikan zuriat. Dan satu lagi Ummina Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah Al-Masriyah melahirkan anak yang bernama Ibrahim. Kubur Sayyidina Ibrahim ada dekat Baqi'. Baik. Khusus tentang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, masya-Allah tabarakallah. Pernah malaikat Jibril mai jumpa Nabi dan bagi tahu kepada Sayyidatina Khadijah, Allah yuballighuhu salam.
Allah yuballighu salam. Allah memberi salam padanya. Luqman, masya-Allah. Allah bagi salam. Katakan padanya bahawa syurganya nanti itu tidak ada bising, tidak ada letih. Syurga khas untuk Sayyidatina Khadijah. Ulama bahas kenapa syurga Sayyidatina Khadijah tak ada bising, tak ada letih. Kerana membalas akan jasa beliau menjaga anak-anak Nabi ketika baginda berdakwah. Kan anak-anak ada merangis, ada menangis apa semua kan. Menangis, seorang ni menangis, seorang ni menangis, yang ada anak ramai entahlah. Nah, beliau sabar dengan bunyi hingat tadi, bunyi bising tadi, menangis. Yang kedua, letih jaga semua ni. Kerana itu dan letih juga beliaulah yang kerana beliau seorang milioner, seorang saudagar yang besar. Ketika berada di Sya'ab Abi Talib 3 tahun, dia boikot habis harta beliau untuk Islam dan untuk membebaskan hamba-hamba. Jadi dan bersama dengan Ummina Sayyidatina Khadijah lah yang baginda juga mempelajari arti kehidupan. Antaranya apa? Ketika baginda balik daripada Gua Hira dalam keadaan yang sangat takutkan, isteri yang baik takkan tanya banyak. Ketika Nabi kata zammiluni. Kenapa Nabi kata zammiluni? Itu sirah jamak, plural. Walhal baginda minta kepada Sayyidatina Khadijah. Sepatutnya kalau muannats zammilini. Tapi kenapa zammiluni? Ulama katakan dalam bahasa Arab untuk memuliakan seseorang walaupun dia seorang kita panggil dia ramai. Sebab itu zammiluni bukan zammilini sepatutnya. Isteri yang baik terus bagi selimut. Gitu tak tanya banyak. Jadi kerana itu itulah akhlak Sayyidatina Khadijah yang mulia, tahu keadaan suami dan membantu suami dalam dakwahnya. Allahu Akbar. Cara Nabi memuliakan isteri dan juga bagaimana isteri membalas kemuliaan yang diberikan oleh suami. Itu satu kisah cukup indah. Allahu Akbar. Banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan keluarga Nabi. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fakhhtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang berselawat ke atas baginda dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Jadi jom sama-sama kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi. Apatah lagi kita menjelang Maulidur Rasul ini, apatah lagi esok pula kita sudah pun memasuki Maulidur Rasul, banyakkan berselawat. Insya-Allah mudah-mudahan dengan syafaat yang kita ataupun selawat yang kita sebutkan itu akan menjadikan salah satu cara mudah untuk kita mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita sudah pun berada di blok yang terakhir untuk episod pada kali ini. Sungguh pantas masa berlalu, memang seronok membincangkan, bercerita berkaitan dengan kisah Nabi. Jadi jom tanpa membuang masa kita nak raikan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cabaran baginda menguruskan anak baginda iaitu Sayyidina Fatimah yang ketika itu masih kecil namun telah kematian ibunya iaitu Sayyidina Khadijah? Bagaimana baginda membahagi masa dalam urusan dakwahnya dan menjaga anak baginda yang telah kematian ibunya pada ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Ketika meninggal Ummina Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah masih kecil. Naam. Bagaimana menjaganya? Bagindalah yang menjaganya. Tetapi dibantu juga oleh makcik-makcik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabiah yang lain. Kita faham dan kita tahu baginda punyai pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik. Kalau boleh sebutkan yang paling tua pakcik baginda adalah Al-Harith, kemudian Az-Zubair, kemudian Abu Talib, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Abbas, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian Darar ataupun Dirar, Kutham, Al-Mughirah, Ghaidaq, dan akhir sekali Hamzah. Sayyidina Hamzah pakcik paling muda, paling bungsu. Paling tua tadi Al-Harith. Disebut dalam riwayat dua saja yang Islam, iaitu Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Hamzah. Pun begitu khilaf ulama untuk Abu Talib. Sebahagian ulama mengatakan beliau juga adalah Islam. Wallahu alam bisawab. Untuk 6 yang lain, Sayyidatina Safiyah, Sayyidatina Atiqah, Sayyidatina Arwa. Dikatakan 3 mereka Islam, memeluk Islam. Jadi mereka juga lah yang menjaga Sayyidatina Fatimah masa kecil tadi itu. Kemudian Barrah, Umaymah dan Ummu Halim yang disebut kunyah dengan Ummu Halim, iaitu dengan orangnya bernama Baida. Baida guna dotnya Baida. Kalau Baida satu tempat di Madinah yang di situlah tentera As-Sufyani yang nak menyerang Imam Mahdi dan tentera-tenteranya, mereka datang daripada Syria nak datang ke sini, ditelan bumi. Di situ namanya Baida, supaya kita jangan bertukar dengan Baida tadi tu. Jadi dijaga. Baik.
Itulah jadi yang itulah dia menjaganya. yang menjaganya itu makcik-makcik juga pakcik Nabi. Jadi saudara sekalian itu kadang-kadang beruntung sebenarnya kalau kita ni ada banyak adik-beradik supaya kalau kita ada masalah itulah tempat yang kita nak mintakan pertolongan kita insya-Allah. Jadi Ustaz kita nak raikan soalan berikutnya dengan meraikan pemanggil talian Ibu Siti Rohani talian. Assalamualaikum Ibu Siti Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan soalan. Ya, selamat menyambut Maulid Rasul. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang selawat Nabi. Bacaan selawat Nabi ya, sebab kalau nak buat sesuatu pekerjaan yang baik-baik itu kenalah berselawat dahulu. Jadi selawat tu ada banyak kan, macam-macam kan. Satu yang pertama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan ada lagi Allahumma shalli ala Muhammad, dan ada lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alaihi wasallim, dan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mana yang terbaik kita nak baca selawat itu? Okey, insya-Allah. Ini seronok ni nak merebut ni lah. Merebutkan pahala ataupun fadilat berselawat ni Ustaz, silakan. Masya-Allah. Ibu Siti Rohani, soalan yang sangat baik. Ulama katakan ibadah yang sangat special solawat. Ibadah yang paling mulia solat. Kenapa sangat special solawat? Sebab ketika Allah memerintahkan solat, tidak ada riwayat mengatakan Allah juga solat. Begitu juga ketika Allah menyuruh untuk berpuasa, Allah juga turut serta berpuasa. Ketika Allah menyuruh untuk melakukan haji dan manasiknya, Allah juga melakukan haji dan manasiknya. Tidak pernah ada riwayat. Tetapi dalam perintah salawat, Allah juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Bermakna Allah suruh kita bersalawat, Allah juga bersalawat. Sebab itu sangat istimewa ibadah salawat ini. Satu, salawat daripada Allah kita sebutkan tadi adalah rahmat. Dan dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Itu fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari' yufidul istimrar. Fi'il mudhari' itu membawa pengertian berterusan. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai bila-bila Allah merahmati Nabi. Nah, barulah setelah Allah dan malaikat bersalawat, barulah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan memberi salam kepada baginda dengan salam yang sempurna. Ulama katakan orang yang beriman tandanya dia banyak bersalawat. Nak tahu dia itu kuat iman, dia banyak bersalawat. Begitu. Orang yang beriman salah satu cirinya dia bersalawat. Nak tahu dia orang kuat iman, dia banyak bersalawat. Sebab itu disebut ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Adapun sirah salawat, apa yang dibaca itu boleh sahaja Ibu Siti Rohani, yang pendek tadi pun boleh, yang panjang pun boleh, yang pertengahan pun boleh. Tetapi ketua pada seluruh salawat itulah namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca dalam solat tu. Itu tahiyat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir innaka Hamidum Majid. Itu ketua pada seluruh salawat. Kalau salawat istighfar, sayyidul istighfar. Kalau salawat ketuanya itu. Cuma ulama sebut begini. Antaranya Syekh Zaid bin Ibrahim. Beliau seorang ulama besar Mesir. Beliau mengatakan seeloknya kalau kita nak mulakan amalan tu biar ada muqaddimah dia. Muqaddimah dia begini. Kalau kita nak istighfar, baca dulu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Baru kita istighfar, astagfirullah. Gitu. Kalau kita nak bertahlil, afdalu dzikri la ilaha illallah. Baru kita ni bertahlil. Itu namanya muqaddimah. Salawat baca dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa tu? Untuk touching. Maksudnya dalam ayat tadi Allah memerintah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, seolah-olah kita jawab labbaika ya Allah, la kami bersalawat. Sebab itu hikmah kalau kita nak bersalawat biar ada muqaddimah tadi itu. Dan salawat pelbagai Umi
boleh rujuk dalam kitab-kitab salawat, ada yang panjang, ada yang pendek. Cuma yang satu salawat ini saya akan kongsikan kemudian nanti. Salawat yang siapa bersalawat Allah akan bagi syafaat padanya. Ulama katakan salawat syafaat, saya kongsikan nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Mungkin untuk jawapannya tu boleh diberikan secara ringkas mungkin daripada saudara Muhammad Faizal kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti kita tahu, Rasulullah SAW diuji dengan kematian zuriatnya seorang demi seorang. Bagaimanakah Rasulullah SAW berhadapan dengan ujian berat ini? Suatu ketika Rasulullah berpesan, jangan tangisi kematian, namun apabila anak baginda wafat, Rasulullah tidak dapat menahan air mata dari mengalir. Apakah pengajaran dari kisah ini Ustaz? Hashtag biar tahu jangan guru. Sedikit jawapan ringkas pada Ustaz. Baik. Silakan. Pertama sekali, Allah uji baginda seolah-olah Allah nak bagi tahu bukan manusia yang jaga kamu wahai Muhammad, tapi kami. Yang kedua, supaya jangan kasih sayang tertumpah sangat kepada anak-anak, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, baginda menangis tadi kerana Sayyidina Ibrahim. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, Tuan juga menangis. Lalu kata Nabi, ini tanda hati yang lembut. Jadi tak salah menangis, tapi jangan meraung-raung dan tidak menerima takdirnya Allah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah berada di penghujung rancangan Ustaz. Sebagai kesimpulan Ustaz, dalam 3 poin yang ringkas, apakah di antara fadilat kita berselawat juga mengagungkan Ahlul Bait ni Ustaz? Silakan. Pertama sekali saya tadi janji nak bacakan salawat, saya bacakan dulu dalam riwayat Imam Tabarani, Nabi mengatakan man qala, siapa yang baca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Baca salawat ni insya-Allah dapat syafaat Nabi. Saya baca ringkasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yaumil qiyamah. Baik. Yang kedua, kita bicarakan tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait cerita tentang Nabi. Nabi itu adalah maulud. Kita menyambut maulid kerana maulud. Maulid, tarikh kelahiran baginda, kita gembira sangat-sangat. Kenapa? Kerana maulud. Maulud maksudnya kelahiran. Sebab itu kalau tidak Nabi lahir, tidak mungkin akan berlaku peristiwa besar-besar, nuzulul Quran, hijrah, Isra Mi'raj dan sebagainya. Ahlul Bait itu sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi suruh ajar anak kita 3 perkara. Addibu auladakum ala 3 khisalin. Tarbiyah anak kamu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta nabi kamu, wa hubbi ahli baitihi, cinta ahli keluarganya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan bertambah pengenalan kita, ilmu kita kepada Ahlul Bait, dan semakin kita mencintai mereka seperti mana dikehendaki dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mencintai Nabi. Insya-Allah Ustaz, sebagai penutupnya sedikit doa ringkas pada Ustaz. Mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan dalam pertemuan kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan dan Allah manjangkan usia Ustaz, berikan Ustaz dalam kesihatan untuk terus berkongsi ilmu dan juga berkongsi kisah-kisah cinta kita tentang Nabi Ustaz. InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga ahli panel kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir yang akan membincangkan tentang istimewa Maulid Rasul, iaitu siapa ahli sunnah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan 1001 keberkatan daripada Allah SWT dan juga melahirkan lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kami daripada barisan kru produksi Tanyalah Ustaz mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1444 Hijrah. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal